Sampai hari ini Alhamdulillah dah 8 orang. Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, di sebalik rezeki tu dia ada cabaran lah. Maksudnya kita mengalami tekanan kewangan. Saya seorang bekerja eksekutif rendah, gaji pun sangat rendah. Isteri saya di rumah tak ada pendapatan, dan kehidupan waktu tu kami sangat struggle. Jadi pada ketika itulah saya lihat saya tak pandai bisnes tuan-puan, saya tak pandai bisnes, saya tak ada pengalaman. Saya fikir kalaulah saya dapat cari ekstra RM10 pun dah cukup bagus dah bagi saya. Saya tak tahu macam mana nak cari ekstra RM10. Jangan cakap 100, jangan cakap 1000, jangan cakap RM10,000. RM10 pun saya tak tahu. Saya tak ada pengalaman dalam bidang bisnes. Bahkan sebelum tu saya melihat bisnes ni sebagai orang yang tak ada masa depan, belajar tak tinggi, buat bisnes. Itu pandangan saya pada ketika itu. Hinggalah saya tersepit dari sudut kewangan. Saya fikir macam mana lagi saya nak keluar daripada masalah ni. Kalau saya tunggu kenaikan gaji, lepas kerja setahun naiklah RM50, naiklah RM100. Dan saya ingat saya bekerja selama 11 tahun, jarang kenaikan gaji saya tu lebih RM200, jarang. Jadi macam mana saya nak ubah kehidupan tuan-tuan? Pada waktu itulah kami, suami isteri, mencari peluang. Kami lihat pada waktu itu bisnes pertama kami adalah bisnes MW, direct selling. Jadi pada ketika itu tuan-puan, kami melihat kejayaan orang lain. Pada ketika itu bila kami nampak peluang bisnes MW, saya tengok, wah, orang biasa-biasa pun boleh berjaya. Tak ada kelulusan pun boleh berjaya, profesional pun berjaya. Bahkan lepas tu saya tengok anak muda usia 28 tahun dah macam Tuan Muda SG tadi lah, dah boleh pergi melihat dunia, tak kerja ada duit. Saya rasa wow, saya pun nak ubah kehidupan macam tu jugalah. Okay, jadi saya pun belajarlah buat bisnes MW. Dan pada waktu tu MW Malaysia dibuat diamond recognition ni setiap bulan. Jadi saya sentiasa check dalam majalah dia, bila diamond recognition di Dewan Merdeka PWGC. Setiap bulan memang saya pergi dengan isteri saya, pergi melihat kejayaan setiap bulan tuan-puan, untuk cari inspirasi. Jadi kalau dekat Dewan Merdeka tu tuan-puan, saya duduk di Dewan Merdeka tu, dia ada dua level. Saya duduk di sebelah sini. Saya duduk atas supaya saya duduk depan tu, saya tengok siapa achievers, siapa leaders. Memang kami sentiasa duduk kat situ. Sampai ada beranak pinak pun kami pergi juga, husband and wife, pergi tengok kejayaan orang lain. Jadi pada waktu itulah tuan-puan, saya dah biasa dah melihat kejayaan. Saya dah biasa tahu dah cabaran, sehingga saya rasa cabaran, kesusahan tu dah bukan lagi kesusahan. Sebab kita dah tengok jalan hidup orang lain. Cabaran, kesusahan tu adalah sebahagian daripada kejayaan. Dia bukan halangan tuan-puan, sebahagian daripada kejayaan. Jadi pada ketika itulah saya dah tanam inspirasi, cita-cita, kalau orang lain boleh berjaya, saya pun mesti boleh berjaya. Itu kami husband and wife. Dan kami pun dah fikir dah suatu hari nanti kita akan naik stage, foto kita besar, orang akan tengok, orang akan recognize kejayaan kita. Okay? Alhamdulillah saya dapat capai diamond bukan dalam MW, dalam public gold. Terima kasih Dato'. Jadi tuan-puan, jadi saya sebelum public gold, saya dah buat bisnes macam-macam lah. Yang paling lama ialah direct selling MW. Bisnes yang sangat bagus, saya sangat respect. Tanpa MW mungkin saya tak berdiri atas stage hari ini. Mentor kami adalah Executive Diamond MW, Hajah Nurtini dan arwah Haji Ramli, dah meninggal dunia tahun lalu. Okay? Mereka ni lah yang tuan-puan yang banyak mendidik kami daripada tak tahu bisnes. Jadi saya ingat kata-kata dia, bila saya tak pandai tuan-puan, dah tak ada pengalaman, dia cakap, Zul, bodoh buat, dia cakap. Maksudnya buat dulu faham kemudian. Ayat yang saya guna untuk murid-murid saya, buat dulu faham kemudian. Dah tak tahu apa-apa, belajar, bodoh buat macam apa dia buat. Jadi saya belajar tuan-puan. Training saya tak pernah skip tuan-puan, tak pernah skip. Training dia recommend, saya pergi. Training tim lain pun saya pergi juga tuan-puan. Sebab saya nak ubah kehidupan tuan-puan. Saya tahu, saya nak berjaya, saya mesti kena tahu apa yang orang berjaya tahu. Saya kena buat apa dia buat, saya akan dapat apa dia dapat. Jadi training tak pernah skip. Tapi training every tak mudah macam public goal tuan-puan. Seminggu minimum 2 kali. Seminggu minimum 2 kali, setiap training memang kena bayar. Jadi bayangkan tuan-puan, ada anak yang ramai, setiap kali nak pergi training tu nak kena hantar. Anak bukan seorang 2 orang tuan-puan, ramai. Jadi setiap kali pergi training nak kena bayar orang untuk jaga anak, pergi training, belajar. Biasa training lepas habis belajar, habis kerja, balik rumah cepat-cepat. Isteri saya dah siap-siap kan. Saya ambil dia, pergi hantar anak rumah orang penjaga. Rumah penjaga tingkat 3 tuan-tuan. Saya duduk rumah flat kan. Rumah saya tingkat 1, rumah penjaga tingkat 3. Jadi ambil anak, hantar seorang-seorang. Lepas tu pergi training, balik biasa pukul 11, pukul 12.
Ambil kutip pula masuk dalam kereta. Daripada 3-3, anak dah tidur tuan-puan, angkat seorang-seorang, masuk dalam kereta, balik rumah, angkat pula seorang-seorang, masuk dalam rumah. Macam itulah rutin tuan-puan sepanjang 7 tahun saya buat MB. Macam itulah rutin. Memang penat tuan-puan, penat. Training saja pun saya dah penat dah tuan-puan. Tapi saya fikir kalau saya tak buat ni, apa lagi? Apa jalan yang lebih baik untuk saya? Saya fikir isteri saya tak ada pendapatan. Anak ramai. Anything happen kepada saya, apa nasib isteri dan anak-anak saya? Mentor saya Haji Ramli sebut, Zul, bos you tak hantar beras rumah you kalau anything happen kepada you. Jadi saya fikir saya tak ada jalan lain. Saya mesti berjaya. Saya tak ada pilihan. Saya tak ada pilihan tuan-puan. Jadi saya bekerja kuat tuan-puan. Akhirnya lama saya buat MBA. Buat tak jadi berapa tahun tuan-puan. Lepas 7 tahun tu saya ingat income saya dalam 1,000 lebih. Training tak pernah skip tau. Tapi adalah cabaran sebab bila kita ada mentor tuan-puan, bukan sahaja kita belajar daripada kejayaan dia, kita juga, saya paling banyak belajar daripada kesilapan dia. Saya banyak belajar daripada kesilapan dia. Dan hari ini saya membina tim dan saya tak ulangi lagi kesilapan yang mentor saya buat. Okay? Jadi proses belajar banyak tuan-puan, pergi kelas, baca buku, associate, penat tuan-puan belajar, hasilnya tak seberapa. Okay, lepas tu tuan-puan, lepas 7 tahun saya buat MBA, saya dah ada pendapatan lah. Saya sambil MBA saya buat macam-macam lah, berniaga kek, isteri saya buat kek, buat cupcake, dog gift. Kita boleh buat duit banyak sebab walaupun tak berjaya lagi dalam bisnes MBA, tapi pengalaman tu dah ada, pengalaman bisnes dah ada. Saya pergi sambil buat MBA lagi, lepas tu saya pergi belajar dengan jutawan pasar malam, jutawan senyap, Chef Lee. Saya belajar, saya boleh buat nasi lemak 25 lauk dalam masa sejam tuan-puan. Skill saya. Saya boleh buat cakoi, tu saya belajar buat. Saya pun MBA buat, bisnes makanan buat. Jadi isteri saya pun boleh buat biskut raya, memang boleh buat duit. Jadi waktu tu saving dah ada Saving dah ada. Lepas tu bila dah ada saving yang banyak, letak dalam tabung haji. Duit yang banyak ada, lepas tu lah baru saya kenal tentang emas. Daripada duit saya, bila saya tahu tentang emas, saya fikir bahaya. Sebenarnya duit kita pada bila-bila masa boleh tak ada nilai. Bila saya tahu tentang emas, mula-mula nak beli di Kelantan. Lepas tu susah nak beli di Kelantan. Saya dekat KL, nak beli dekat Kelantan, susah. Saya Google jumpa blog Mahaguru Syukur Hashim. Situlah saya baca. Sikit dekat situ saya jumpa public gold tuan-puan. Saya baca habis blog dia tu. Habis artikel saya saya baca. Lepas tu e-book Encik Syukur jual e-book RM80. Saya beli. Murah sangat RM80. 200 pun saya akan beli. Ilmu yang mahal tuan-puan. Susah nak cari ilmu tentang emas waktu tu. Okay, saya beli, saya baca. Lepas tu, saya dah faham, saya pun beli emas public gold. RM10,000 lah waktu tu. Asal duit jadi emas. Okay? Bila saya beli emas, public gold bagi free jadi dealer. Apa pula ni, saya nak beli emas je jadi dealer pula dah. Jadi lepas tu saya pergi seminar, saya contact Cik Syukur, saya nak datang seminar emas. Saya tengok dekat blog dia ada seminar emas. Cik Syukur, ini seminar emas ke seminar bisnes emas? Dua-dua, emas ada, bisnes emas. Saya nak emas saja, bisnes saya tak nak. Insentif 1%, 2% tuan-puan. Saya buat bisnes MBA 25%, 21%. Ni 1%, 2% ni apa bisnes ni? Jadi saya cakap saya tak nak bisnes, saya nak belajar tentang emas. Okey? Jadi saya pun bila saya simpan emas, saya rasa bagusnya simpan emas. Saya pun waktu tu tuan-puan, saya dah menulis blog muhammadzuki.com. Tujuan dia ialah nak bagi inspirasi kepada anak muda supaya hidup senang tanpa hutang. Saya bebas hutang pada usia saya 27 tahun. Tahun 2007 saya dah bebas hutang. Jadi saya bagi inspirasi, tak kaya tuan-puan tapi tak ada hutang. Okay? Jadi saya bagi inspirasi. Lepas tu saya fikir bagus je simpan emas. Saya tulis tentang emas. Bila saya tulis tentang emas, orang kontak saya nak beli emas. Saya kata nak beli emas pergi cari dealer. Walaupun saya dealer, saya tak nak buat bisnes emas. Takut distraction, gangguan. Saya buat bisnes MBA. Saya kata pergi cari dealer. Jadi bila saya dapati, saya suruh cari dealer. Pada waktu tu ajaran dalam simpanan emas ni macam-macam tuan-puan. Ada ajaran sesat, ajaran sosang, semua ada. Teknik rempit lah apa semua lah. Jadi bila saya suruh pergi cari orang lain, feedback yang saya dapat, ada customer saya, ada follower saya pergi beli barang kemas. Cik Zul, saya dah beli dah barang kemas RM30,000. Aduh, saya tepuk dahi. Beli barang kemas untuk simpanan pun dah rugi. Jadi saya fikir, lepas tu pergi cari dealer. Dealer dia jual emas, dia tak bagi ilmu tentang emas. Tak bagi ilmu yang betul. Jadi saya fikir saya kena ambil tanggungjawab.
Tak apa, saya tak nak buat bisnes public goal. Saya bantu follower pembaca blog saya untuk macam mana nak beli emas dengan public goal. Saya bantu tuan-puan. Jadi bukan dia nak buat bisnes tuan-puan. Saya bantu-bantu, ramai pula yang beli emas dengan melalui saya lah. Manual lah, untuk bantu saja. Lepas tu tuan-puan, dalam masa yang sama, walaupun saya tak fokus bisnes public goal, saya pun belajar. Yelah, bila dah jadi dealer, kena ada ilmu sebab kita ada tanggungjawab. Saya pergi training dealer, saya pergi kelas new dealer orientation, pergi saya associate dengan dealer-dealer, master dealer pada waktu tu, belajar macam mana nak buat bisnes public goal ni. Saya belajar. Jadi pada waktu tu saya tengok, saya jumpa seorang master dealer dekat Puchong pada waktu tu. Dia kata, tengok saya dapat insentif RM600, tak payah jumpa customer pun. Wah, tak payah jumpa customer, RM600. Ini luar biasa. Jangan cerita RM6,000 sekarang, RM6,000 tu biasa. RM600 saya rasa, wah luar biasa. RM600 tak payah jumpa customer, ajar beli secara online, customer bayar sendiri, ambil stok sendiri, dapat RM600 sebulan. Wow, saya rasa dah luar biasa. Jadi pada waktu itulah tuan-tuan, okey, saya tak jual emas, saya buat macam master dealer tu buat lah. Hinggalah tuan-puan, akhir sekali insentif daripada bisnes. Saya tak tahu berapa banyak sales saya buat, tapi insentif saya makin lama makin meningkat, makin lama makin meningkat. Lebih cepat daripada bisnes yang saya buat dulu. Okey, jadi pada waktu tu bisnes bagus, tapi kami tak buat decision untuk buat bisnes public goal. Itu hanya nak tolong orang saja. Okey, bila bisnes saya grow, tuan-puan, Mr. Kenneth datang jumpa saya pada waktu kali pertama. Siapa pula Mr. Kenneth ni? Dia datang jumpa saya, dia nak jumpa saya dekat Old Town, dekat Sunway waktu tu. Dia kata, dia tunjuk saya business plan. Zul, you boleh lahirkan 100 master dealer. Apa saya dapat dengan 100 master dealer? Daripada 2% jadi 0.15%. Baik, saya tak payah lahirkan master dealer. Buang masa. Tuan-puan tahu tak, sebenarnya 0.15% ada dealer public goal dapat income lebih berbelah ribu setiap bulan, hanya 0.15%. Ramai tuan-puan tak tahu. Sebenarnya dengan 0.15% besar tau. Ada dealer public goal hari ni berbelah-belah ribu income hanya daripada 0.15% saja. Sebab saya tak tahu mana ada training dealer pada waktu tu, macam mana nak dapat income, tak ada. Jadi saya cakap buang masa, saya bagi tahu isteri saya. Kata, bang, jangan hilang fokus. Kita buat MBA, jangan buat public goal. Kita betul-betul buat MBA dah bertahun. Dia kata jangan hilang fokus, kita buat MBA, dia cakap. Lepas tu bisnes dah bagus lah, income dah jauh lah pada MBA. Lepas tu saya dijemput ke HQ Public Goal Penang, meeting dengan Datuk. Waktu tu dealer yang tengah naik, saya macam kat lompat lah. Pada waktu tu saya tu macam kat lompat lah. Tengah naik kan, tiba-tiba baru, tiba-tiba naik. Okay, kat lompat lah. Jadi bila saya meeting dengan Datuk, saya tanya Datuk, hari ni saya buat bisnes dengan Public Goal. Kalau saya mati atau apa-apa terjadi kepada saya, apa jadi pada bisnes ni? Datuk cakap apa? Bisnes ni akan diwarisi oleh you punya family. Wah, ini bagus. Ini sama yang saya nak cari, apa yang saya cari dalam MBA, sama. Tapi bisnes public goal jauh lebih mudah daripada saya buat MBA dulu. Sejak pada tu tuan-puan, saya buat decision, saya fokus bisnes public goal. Isteri saya buat MBA, saya public goal. Yelah, sayang 7 tahun kan. Customer base pun dah ada. Isteri saya MBA, saya public goal. Lepas tu bisnes public goal makin bagus. Hinggalah income saya lebih besar daripada gaji saya lah. Gaji saya tak akhir tuan-puan 4,000. Lepas tolak-tolak ada 3,000 lebih. Jadi income public goal always lebih daripada income saya, tanpa saya hanya online saja. Jadi saya fikir-fikir, bila bisnes tengah grow, saya tak senang hati tuan-puan. Sebab tengah kerja customer contact. Kalau saya angkat, satu angkat phone dapat RM200. Nak angkat ke tak nak angkat? Tapi tengah kerja. Aduh. Angkat phone, keluar customer dapat RM200 sebagai contoh lah. Nak angkat ke tak nak angkat? Konflik. Jadi pada awal tahun 2013 saya bagi tahu supervisor saya, bos, saya nak resign. Sebab saya rasa tak berkat saya bekerja lagi, saya buat bisnes. Dan saya pun ada saving yang bagus. Bisnes public goal pun saya buat sambil-sambil pun dah income dah bagus. Jadi saya pun buat decision 2013 saya bagi tahu bos hold saya dulu, tunggu hingga akhir sekali 1 Disember 2013 saya tak terima gaji. Sampai hari ni dah 11 tahun tak ada gaji tuan-tuan. Hanya income public goal saja. Jadi pada waktu tu tuan-tuan, saya bagi tahu ibu saya,
Ibu saya bimbang. Anak ramai, isteri tak ada pendapatan. Saya berhenti kerja. Sebenarnya bukan berhenti kerja, saya tukar kerja. Ibu saya bimbang, mama saya bimbang. Setiap bulan mak saya tanya, berapa insentif bulan ni? Berapa insentif bulan ni? Lepas 12 bulan, mak saya dah tak tanya dah. Lepas 12 bulan tak tanya dah. Mak saya bimbang lah, takut nanti kan anak-anak nak makan apa kan. Tapi saya tahu apa yang saya buat. Saya tahu apa yang saya buat. Saya dah ada preparation. Okay? Jadi tuan-puan, bila saya berhenti, saya fokus bisnes public goal. Saya berhenti kerja, bukan saya berhenti kerja, saya tukar kerja. Saya buat bisnes public goal full time. Walaupun saya duduk di rumah, tapi saya bekerja lebih kuat berbanding saya bekerja dulu. Pagi dah start kerja, awal pagi sebelum subuh saya dah bangun, dah start kerja. Saya habis kerja mungkin pukul 12 malam. Duduk, tapi online lah, banyak online lah. Okay, saya banyak online. Okay, jadi saya bekerja. Jadi pada waktu tu kami duduk di rumah flat kecil je. Ada 3 bilik, sempit tuan-puan. Satu bilik khusus saya jadikan office. Rumah saya tak ada aircon tuan-puan. Bilik tu saya letak aircon. Supaya apa? Saya rasa saya masuk office. Sebab saya kerja ada aircon. Jadi saya pasang aircon untuk bilik tu saja. Okay? Jadi pasang aircon. Jadi masuk tu kerja. Lepas tu habis waktu kerja, tengah malam saya keluar. Anak saya mula-mula saya duduk, bila tak biasa duduk rumah. Biasa sebelum tu saya sibuk tuan-puan. Duduk kat luar je. Jadi bila duduk rumah, dia tengok anak saya berkurung. Anak saya tu ada tu Hifzi, dah besar. Dia akan pergi duduk baring depan pintu tu, dia tendang. Tong, tong, tong. Sebab apa? Papa dia duduk berkurung dalam rumah, tak spend masa dengan dia. Saya memang sebelum tu, tuan-puan, saya jarang kat rumah. Saya keluar pagi, keluar pagi, sebelum anak bangun. Saya balik lepas anak tidur. Itu rutin. Yalah, saya bekerja lagi. Saya mengurus 2 tadika pasti, ada 200 pelajar, ada 10 orang guru. Tanpa dibayar, charity saya buat. Saya aktivis masyarakat. Saya buat bisnes macam-macam lagi. Nak join training MW lagi. Buat public goal lagi. Jadi rehat memang tak cukup tuan-puan. Always sentiasa kalau nak dema darah, doktor akan check tekanan darah. Oi, cik ni tak boleh. Cik tidur berapa jam semalam? Cukup tak 5 jam? Tak cukup. Always tidur tak cukup 5 jam. Jadi bila buat public goal full time, rehat tu cukup lah. Dari sebelum tu memang tak cukup tuan-puan, tak ada masa, tidur tak cukup. Yelah, bila balik rumah anak tidur, waktu itulah kita nak buat kerja. Waktu itulah saya nak tulis blog. Waktu itulah saya nak buat bisnes. Waktu itulah saya nak buat konten. Jadi rehat memang tak cukup. Shopping tak ada masa. Shopping banyak. Waktu tu saya dah start shopping online, Tesco hantar rumah, memang tak ada masa. Okay? Weekend memang kita fokus bisnes saja. Sebab memang kita betul-betul nak ubah kehidupan. Jadi kalau siapa yang bersama saya, dia sentiasa tengok saya ni jalan cepat dan makan cepat. Sebab masa tak cukup tuan-puan. Anak ramai, bayangkan tuan-puan, saya kena makan lepas anak tak akhir mula suap makanan. Dan saya kena berhenti sebelum anak pertama berhenti makan. Saya kena macam tu. Masuk waktu makan saya pendek tuan-puan. Okay? Sebab anak ramai. Jadi bila saya buat bisnes public goal full time, saya dah ada masa lah. Jadi anak saya tak boleh terima duduk kat rumah tapi tak spend masa dia tendang-tendang tu. Tapi lama-lama anak faham. Papa kalau duduk dalam bilik ni, maksudnya papa masuk office. Dia macam tu. Okay? Jadi pada waktu tu tuan-puan, bisnes saya naik grow sangat cepat. Sama macam Puan Malia. Bila full time, bisnes grow sangat cepat tuan-puan. Pada tu tuan-puan, saya duduk rumah tapi income CEO. Macam tu. Income CEO tapi hanya dari rumah tuan-puan. Alhamdulillah. Pada waktu tu tuan-puan, saya pindahlah daripada rumah yang sempit. Rumah yang sempit, nak keluar kereta tu kena tolak kereta lain kan. Macam tu lah. Rumah flat dia. Jadi pindah ke kondominium paling mewah di Damansara Damai. Paling mewah. Jadi rumah 2 tingkat tapi kondominium tuan-puan. Landscape sangat cantik tuan-puan. Landscape dia lagi cantik daripada hotel 5 star ni. Duduk situ, masuk tu hotel ke rumah. Macam tu rumah saya. Jadi duduk di tempat yang sangat bagus, ada swimming pool, tempat environment yang selamat untuk saya. Nak turun, anak-anak nak turun, pergi main swimming pool ke pergi mana, pergilah. Sebab guard sentiasa ada. Kan kes baru seorang budak-budak yang meninggal kat Damansara Damai tu kan. Itu tempat saya lah tu. Dulu saya bimbang. Dulu kalau saya hantar, kalau nak bawa anak playground, memang saya tunggu dekat situ. Sebab bimbang kes macam tu lah. Sebelum kes tu dah ada kes Nurin Jazlin tau. Jadi saya sangat bimbang. Saya sebagai seorang ayah, saya mesti sediakan environment yang terbaik untuk anak-anak saya. Jadi pada waktu tu tuan-puan, bila duduk di kondominium yang bagus, jadi hidup saya memang betul-betul berubah. 2 tahun tak buat apa-apa tuan. 2014, 2015 langsung tak buat apa-apa. Duduk rumah, kalau customer nak jumpa saya, datang rumah. Sebab rumah saya sangat best.
Rumah saya sangat best. Customer nak jumpa datang rumah. Saya tak nak keluar. Duduk kat situ je. Sejak pada situ saya rasa tak ada hotel yang best. Duduk rumah lagi best. Okey. Jadi hidup saya berubah tuan-puan. Pada waktu tu dulu kereta kecil tuan-puan. Tuan-puan tengok kereta kecil. Anak 6 orang naik kereta sedan. Cuba bayangkan. Jadi seat dia bukan seat tu saja, kaki tu seat. Kaki sini pun seat juga. Isteri saya kalau bawa anak, dia pegang baby, belakang ni ada seorang berdiri, dekat kaki tu ada lagi seorang tidur. Macam tu. Jadi kehidupan saya berubah, kita dah boleh beli van. Kehidupan sangat selesa tuan-puan. Jadi pada waktu tu saya tak kerja tapi ada duit. Saya minta time sikit dah habis masa. Jadi pada waktu tu umur 30-an, awal 30-an tapi tak pergi kerja. Duduk kondominium yang mewah tuan-puan. Jadi selalu jumpa jiran, tanya, "Hari ni cuti ke?" Cuti. Jumpa lagi, "Hari ni cuti?" Cuti. Sebab apa? Umur 30-an kalau duduk kawasan kondominium mewah, sama ada di security guard, di cleaner atau di technician. Tak ada orang yang resident, penduduk situ tak ada. Sebab semua orang pergi kerja. Tapi saya tak pergi kerja. Life saya sangat bagus. Jadi pada waktu tu tuan-puan, saya memang tak nak keluar rumah hinggalah pada tahun akhir 2015 Datuk panggil semua master dealer. Waktu tu bisnes public gold agak tak bagus lah tuan-puan. Master dealer semua kebanyakan down lah dari sudut bisnes. Panggil training dekat Gunung Jerai. Tapi bisnes saya tak terkesan sebab saya online, saya tak buat seminar. Saya okey je. Income CEO tapi duduk kat rumah. Jadi waktu tu lah tuan-puan, di Gunung Jerai itulah saya dapat satu inspirasi. 2 tahun dah tak kerja, bosan tuan-puan. 2 tahun tak kerja, income besar, bosan. Saya dah rasa hidup bosan. Jadi pada waktu itulah tuan-puan, bila belajar daripada trainer tu, trainer kata kalau nak bisnes kepada next level, kita kena belajar interdependent. Macam Datuk sebut pokok tadi kan, kena saling bergantungan. Barulah kita boleh pergi next level. Pada waktu tu tuan-puan, sebelum tu tak ada training dealer. Dealer masing-masing buat hal sendiri. Saya dengan Cik Syukur pun pada waktu tu bukan mentor-mentee tau. Kita kompetitor. Pada waktu tu tak ada sistem mentorship. Okey. Jadi pada waktu itulah saya start kerjasama. Okey, bila start kerjasama dengan Cik Syukur, dengan dealer-dealer yang lama ni, kita buat training sama-sama, kita grow sama-sama. Okey, Cik Syukur buat seminar, saya hantar customer, hantar ke seminar Cik Syukur. Saya ambil tanggungjawab. Cik Syukur, kelebihan saya boleh training dealer. Macam mana duduk rumah tapi income CEO. Lebih kurang macam itulah, rahsia dealer. Jadi saya buat training dealer, Cik Syukur buat seminar emas, customer saya hantar seminar Cik Syukur, dealer hantar kat saya train. Okay. Lepas tu waktu tu Mr. Kenneth datang jumpa saya lagi sekali. Ni kali kedua. Turning point kali kedua. Dia kata, "Zul," dia kata, tapi saya tak nak buat seminar, saya nak duduk rumah je. Training dealer sebelah sekali boleh. Jadi Cik Syukur, Mr. Kenneth datang jumpa saya. Dia kata, "Zul, you punya kehidupan dah berubah. Kalau you boleh ubah seorang, bantu seorang jadi macam you sudah ubah nasib sebuah keluarga." Wah, saya tak fikir tentang duit tuan-puan. Ada umat pun duit banyak. Jadi saya rasa ini satu, bayangkan umur 30-an. Kalau saya mati umur 60 pun saya ada 25 tahun lagi nak hidup. Jadi takkan saya duduk macam tu. Saya mesti buat something yang bermanfaat. Okey, pada waktu itulah tuan-puan, saya letak target saya nak bantu 100 orang jadi next Muhammad Zulkifli. Dan pada waktu itulah tuan-puan, Datuk memperkenalkan PG1 System. Datuk perkenalkan PG1 System. Seolah-olah Datuk bagi kat saya, "Zul, ini photocopy machine. Macam mana nak duplicate Zulkifli next. Datuk bagi saya PG1 System." Pada waktu tu tuan-puan, saya betul-betul pegang pada PG1 System. Rahsia kenapa hari ni tuan-puan, hari ni dalam tim saya, network saya sudah ada lebih 200 master dealer dan lebih 100 founder master dealer. Jadi pada waktu tu tuan-puan, saya pun buatlah bisnes menggunakan PG1 System. Pada waktu tu tuan-puan, orang tak faham sistem, tak ada tim lagi. Pada waktu tu lah saya belajar membina tim. Pergilah seminar seluruh Malaysia lah. Setiap minggu lah saya fly. Asal tak nak keluar rumah, tapi sebab nak mengubah kehidupan 100 keluarga ni, saya fly satu Malaysia setiap minggu. Sebab tu saya pindah, akhir sekali saya pindah ke Cyberjaya supaya dekat dengan KLIA. Sebab tu saya pindah ke Cyberjaya. Sebab saya nak fly setiap minggu. Hinggalah tuan-puan, lepas tahun pertama, tak ada seorang pun F&B. Master dealer tak ada, founder master dealer tak ada. Tahun pertama tak ada result. Tahun kedua pun tak ada juga.
Tahun ketiga, lahirlah 3 founder Masjid Nila, Ustaz Zanur Razak, Encik Arif dan Dr. Muaz. Aduh, 3 tahun, 3 founder Masjid Nila. Tapi tuan-puan, pada waktu tu tuan-puan, tapi saya sangat yakin saya akan lahirkan 100 founder Masjid Nila. Macam mana saya boleh lihat? Saya dah kira berapa ramai tim saya yang setiap minggu sangat committed join training. Itulah masa depan. Saya dah predict. Pada waktu tu saya dah kira 100 orang setiap minggu follow training. Akhir sekali, bila saya tengah semangat tuan-puan, akhir sekali musibah terjadi dalam hidup saya. Tengah peak ni, kehidupan tengah best ni tuan-puan, Allah bagi saya berehat selama 2 tahun. Pada waktu tu tuan-puan, tak apa kata keeper, saya dah habis masa ni. Pada waktu tu lah tuan-puan, saya hilang segala-galanya. Ialah duduk dalam penjara tak ada apa lah. Pada waktu tu saya fikir isteri dan anak-anak saya. Macam mana mereka nak survive tanpa saya? Dan yang kedua, saya sudah memberi harapan kepada 100 orang yang nak menjadi next Muhammad Zulkifli. Orang dah meletak harapan pada saya. Setiap bila yang join training itu adalah saya ambil tanggungjawab di atas bahu saya. Selagi dia committed, saya akan all out bekerja bantu dia sampai dia berjaya. Tapi masalahnya tuan, saya di belakang palang besi. Saya nak buat macam mana? Saya tak nak cerita tentang penjara tuan, tapi tentang membina tim. Hinggalah tuan-puan, Tuan SJ datang jumpa saya, dia kata dia dah cerita progress dia dan saya dah boleh predict dia akan founder Masjid Nila. Saya kata SJ dah berjaya hari ni. SJ, saya hari ni di saat saya duduk dalam penjara, saya pun tak ada tarikh keluar lagi waktu tu. Tak ada tarikh keluar, tak tahu. Mungkin saya duduk 7 tahun, mungkin saya dah tak jumpa dah tuan-tuan dan puan, mungkin. Dan saya pun tak faham pendakwaan yang saya terima. Apa kejahatan saya buat? Saya tak faham. Dan sebab tu saya bagi feedback kepada government pasal kes isu sosma ni. Jadi saya cakap SG, saya dah tak ada apa-apa dah. Kemewahan saya tak ada apa dah. Nama, kebanggaan tak ada apa dah. Kawan-kawan semua kebanyakannya dah tinggalkan saya. Orang takut sebab saya ni dapat dakwaan jenayah. Walaupun saya tak buat benda tu. Jadi saya kata SG, saya dah tak ada apa-apa. Yang masih tinggal dengan saya hanyalah kebaikan-kebaikan yang saya pernah buat. Kebaikan yang saya pernah buat kepada isteri dan anak-anak saya. Mereka masih mempercayai saya sebab kebaikan yang saya buat sebelum saya terpenjara. Tim saya yang saya bantu mereka, walaupun dia bukan dalam bloodline saya bantu mereka. Hari ini mereka masih bersama saya. Yang lain saya dah tak ada dah. Jadi saya tak ada apa-apa. Nama, pangkat, harta, duit semua tak berguna tuan-tuan. Hidup lebih miskin daripada orang miskin. Jadi saya bagi tahu SG, saya tak tahu bila tarikh saya keluar. SG sambunglah kerja saya. Pada waktu itulah tuan-puan, saya pass the baton kepada SG. Dan dia lead G100 Network. Dengan ada usia dia sangat muda. Dia teruskan legasi saya hingga keluar penjara ada 50, daripada 20,000 kepada 50,000. Terima kasih. Tanpa beliau saya rasa mungkin saya keluar tak ada apa-apa lah tuan-puan. Okay. Jadi pada waktu itulah tuan-puan, coaching dia datang ke penjara. Saya melalui isteri saya always tanya, tim macam mana? Saya pun tulis surat kepada tim. Coaching melalui surat tuan-puan. Ada lagi surat tuan-puan. Saya tu bagi kat isteri saya post dalam grup Facebook, bagi nasihat tim, fokus ni, buat ni. Secara tulis surat tuan-puan. Jadi dan ketika saya dalam penjara juga, lawyer saya bagi tahu, dia kata, Zul, entah lawyer ni memang tak perform lah, dia kata tak perform lah. Dia kata macam ni, Zul, dia kata kalau you mengaku you dah ada rekod jenayah, you punya dealership kena terminate, you dah tak ada apa-apa dengan public good. Gitu dia cakap dengan saya. Kalau saya mengaku, saya boleh keluar penjara awal. Ni sosma ni pelik ya. Salah tak salah kena hukum. Kalau saya fight, mungkin saya boleh menang tapi saya mungkin 6 tahun 7 tahun dalam penjara. Kalau saya fight, saya menang, saya kena duduk dalam penjara 6-7 tahun paling minimum. Nak lalui birokrasi perundangan. Kalau saya mengaku 2 tahun, saya hilang public good. 2 hari saya tak boleh tidur tuan-tuan. 2 hari saya tak boleh tidur. Yelah, hidup saya ni hari-hari dia buat public goal, tiba-tiba empire dah ada, orang dah percaya pada saya, tiba-tiba itu yang lawyer saya bagi tahu saya. Nak pilih public goal ke nak pilih isteri dan anak-anak saya? Saya fikir tak apalah. Saya buat public goal pun isteri dan anak-anak saya. Kalau itulah nasib yang saya kena terima dengan public goal, saya terima, saya nak bebas, saya nak jumpa isteri dan anak-anak saya.
luar penjara saya boleh mulakan balik walaupun saya tak ada public goal, saya boleh berniaga. Tapi jalan pun tak apa, tak ada masalah. Sebab apa tuan-puan? Public goal hanyalah platform. Datuk sediakan platform yang sangat bagus. Jadi dengan ilmu dan pengalaman, harta kita orang boleh ambil. Tapi ilmu dan pengalaman, kejayaan, bila kita ada ilmu, kejayaan boleh diulang. Kejayaan boleh diulang. Jadi saya pun dah plan, tak apa kalau saya hilang public goal, saya akan build up balik bisnes lain. Tak ada masalah. Saya boleh buat. Akhir sekali saya dapat news daripada isteri saya, dia kata Datuk bagi tahu dia kata terpulang lah apa yang the best untuk saya dan family, Datuk akan support. Terima kasih Datuk. Pada waktu tu tuan-tuan, ketika saya buat decision, kalau saya hilang public goal pun tak apalah. Tapi dalam masa yang sama saya mengharap, saya berdoa, ya Allah, saya nak teruskan lagi public goal. Kalau saya diberi peluang kedua, saya akan buat public goal dengan lebih baik. Lepas tu tuan-puan, okey, alhamdulillah, saya dah dapat tarikh bila saya bebas. 2 tahun saya terpenjara. Tapi pada waktu tu saya dah saya dah ada plan dah. Pada waktu tu saya dah dapat news daripada isteri saya, abang ini dah jadi founder Master Dealer. Ini dah jadi founder Master Dealer. Ini dah jadi founder Master Dealer. Ketika saya dalam penjara, saya dah tahu dah. Misi 100 naik Muhammad Zulkifli dah dalam tangan. InsyaAllah. Saya dah tahu. Jadi pada waktu tu tuan-puan, bila saya bebas daripada penjara, belum ada 100 founder Master Dealer, saya dah bagi tahu kepada tim, misi saya sekarang ni, saya nak bantu ubah kehidupan 1000 keluarga. Alhamdulillah tuan-puan, sekarang ni training bulanan tim saya 1000. Saya dah tahu dah, training bulanan 1000. Tuan-puan akan tengok satu masa insya-Allah, tuan-puan kita akan ada 1000 founder Master Dealer dalam public goal insya-Allah. Tuan-puan, saya nak ambil peluang ni untuk ucap, tuan-puan, kejayaan yang besar bukan kerja seorang diri. Tak ada kejayaan yang besar yang mampu dicapai hanya seorang diri. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tim Public Goal, manajemen Public Goal sebab support kami sampai hari ini. Tim G100, Vice President 1 G100, Tuan Muda Syarif Jamil, Puan Maria, terima kasih sebab kita bekerjasama untuk memimpin G100. Dan kita ada 150 komiti yang bekerja di belakang tabir, komited tanpa dibayar tuan-puan untuk membangunkan platform ini. Jadi tuan-puan, kita dah ada bukti kejayaan yang banyak dalam public goal. Saya rasa ini peluang yang sangat bagus. Banyaklah tuan-puan, tuan-puan boleh dapat income yang besar hanya dari rumah. Sangat mudah tuan-puan dengan public goal. Jadi sekarang ni tuan-puan, kita gunalah platform yang Datuk dah sediakan ni untuk jadikan diri kita lebih baik, jadikan keluarga kita lebih baik, dan kita jadikan masyarakat kita lebih baik walaupun 1%. Dengan apa yang ada dalam public goal hari ini tuan-puan, dengan sistem duplication, photocopy machine, penjual sistem yang Datuk dah bagi tu, success is predictable. See you di tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada 5 Star Diamond memasuki TV Syafiee di pohon untuk kekal berada di pentas seketika. Dan majlis menjemput semula ke pentas Datuk Wira dan Datin Mira.